Apa khabar semua? Saya yakin anda semua tahu tentang tragedi Fukushima Power Plant pada tahun 2011 yang mana dia rosak teruk dan memang berlaku meltdown. Memang ini antara meltdown yang paling teruk dalam sejarah nuclear power plant. Tapi masalahnya baru-baru ni dia buat hal lagi. Okey, jom saya ceritakan. Masa berlaku tsunami ni, saya masa tu dekat UK tengah buat PhD. Memang tak jadi buat kerja lah masa tu guys, sebab kita asyik tengok footage tsunami yang berlaku dekat Jepun. Masalahnya yang mengerikan tu, satu adalah kemusnahan yang disebabkan oleh tsunami ni. Yang kedua adalah tsunami ni memang lalu betul-betul dekat Fukushima Power Plant ni. Jadi memang semua orang takut akan berlaku meltdown dekat situ dan itulah yang berlaku pun. Memang kalau ikutkan Fukushima Power Plant ni jauh lebih advance daripada yang dekat Chernobyl tu. Dan dia dah operate lama dah untuk bagi boleh kata clean energy kepada masyarakat dekat Jepun. Cuma nak shutdown nuclear power plant ni bukanlah satu benda yang mudah. Dia bukan macam kita petik switch dekat rumah kita tu. Sebab benda ni produce tenaga. Dia adalah power plant. Jadi walaupun kita off switch dia akan ambil masa untuk betul-betul off. Jadi cara nak tutup nuclear power plant ni adalah dengan cara kita stopkan fission reaction yang berlaku dalam fuel rod power plant ni. Fission ni lah yang menyebabkan fuel rod tu menjadi sangat panas. Dan haba dia itulah yang kita gunakan untuk didihkan air. Kemudian bila air tu jadi steam, kita gunakan steam tu untuk pusing turbine untuk generate electricity. Dan air ni juga peranan dia selain daripada untuk mendidih, dia juga digunakan sebagai coolant untuk sejukkan fuel rod ni. Jadi bila gempa bumi, current dah tutup, maknanya air tu dah tak mengalir lagi tau, sebab pump yang mengalirkan air ni dah shutdown. Tapi tak ada masalah pun pump tu shutdown, sebab memang diorang dah jangka benda ni akan berlaku. Sebab tu diorang sediakan backup generator. Backup generator ni lah yang akan menyala dan akan bagi power kepada pump ni untuk terus sejukkan fuel rod ni walaupun plant tu dah shutdown. Masalahnya kan, diorang tak jangka tsunami ni sangat teruk. Maknanya tsunami ni dah masuk ke dalam power plant tu dan kawasan bawah tu dah banjir pun. Malangnya dia punya backup generator ada dekat bawah tu. Jadi banjir dan rosak backup generator waktu tsunami ni. Jadi anda nampak tak? Ini memang disaster waiting to happen. Bila tak ada backup generator ni, air tu tak akan sekelit lagi untuk sejukkan fuel rod. Jadi sebab itulah fuel rod ni makin lama makin panas. Walaupun kita dah cuba hentikan dia punya reaction, tapi haba dia masih ada. Dan inilah yang menyebabkan meltdown. Bila dah meltdown macam ni, memang teruklah kesan dia guys. Jadi radioaktif material pun terbebas ke udara dan juga ke laut. Sebabnya air ni dia akan mengalir keluar ke lautan Pasifik. Memang teruklah waktu ni, memang kena kecam kerajaan Jepun dan juga Fukushima Power Plant ni. Memang ratusan ribu orang kena pindah dan diorang estimate kerja-kerja pembersihan ni akan berlaku selama 30 hingga 40 tahun. Memang ganas kan? 40 tahun tu kena keluarkan duit untuk bersihkan pencemaran radioaktif ni. Jadi sekarang ni muncul balik ketakutan dekat Fukushima Power Plant ni sebab air yang banyak yang diorang gunakan masa nak sejukkan reaktor dulu, diorang nak bebaskan ke lautan Pasifik. Masalahnya air ni bukan sikit tau. Dia punya kuantiti dia adalah sebanyak 500 kali ganda Olympic size swimming pool. Dan air ni pula memang air yang tercemar dulu sebab air ni lah yang digunakan untuk sejukkan fuel rod tu. Jadi anda bayangkan kalaulah anda ni kerja nelayan dekat situ, ataupun anda ni orang yang suka beli seafood dari kawasan dekat situ, atau katakan negara kita, negara Malaysia ni import seafood dari kawasan Fukushima. Anda rasa ngeri tak diorang nak lepaskan air ni ke lautan Pasifik? Memang confirm ngeri punya lah. Mesti kita tak nak makan dah daripada seafood yang dekat situ. Sebab kita takutlah air tu jadi radioaktif dan hidupan laut dekat situ jadi radioaktif juga. Kita yang makan pun akan jadi mangsa juga. Kita takut benda itu. Jadi itulah yang menjadikan masalah besar dekat Fukushima sekarang ni. Dan Jepun ni pun memang terkenal sebagai negara pengeksport seafood. Antara negara yang paling besar yang makan seafood daripada Jepun ni adalah China dengan Hong Kong. Berbilion-bilion diorang spend untuk import seafood daripada Jepun. Anda bayangkan apa jadi pada ekonomi Jepun kalau diorang stop beli seafood daripada Jepun. Yang menanggung akhirnya adalah nelayan-nelayan yang dekat situlah. First, diorang pun takut nak pergi tangkap ikan. Dan even bila dah dapat tangkap pun, tak ada orang nak beli.
Jadi rugi teruklah orang dekat sana. Even Kementerian Kesihatan Malaysia pun kena berjaga-jaga lebih sikit tentang seafood yang dibawa masuk daripada Jepun sekarang ni. Tapi sebenarnya engineer-engineer dekat Fukushima Power Plant ni bukanlah dia akan buang terus air yang radioaktif tu ke laut. Air ni diorang memang dah tapis dulu. Adalah kaedah dia yang digunakan supaya tahap radioaktiviti tu dah kurang sangat dan selamat untuk dilepaskan. Cuma dia tak boleh buang 100% radioaktif material ni sebab dia terlalu susah proses tu. Contohnya dalam air tu ada satu isotop hidrogen yang dinamakan tritium. Tritium ni memang susah nak dipisahkan daripada air ni. Jadi diorang cairkan air tu dan bila dah sampai level yang selamat, diorang pun lepaskan ke lautan Pasifik. Jadi level radioaktiviti dalam air tu sebenarnya selamat. Memang dah disahkan oleh international punya standard. Jadi walaupun international agency dah okey dengan prosedur ni, tapi orang masih lagi skeptikal sebenarnya. Dia macam air mineral dekat Singapura lah yang katanya ditapis daripada wastewater sampai kita boleh minum air tu. Tapi kita yang skeptikal, kita tak nak minum. Kalau ada air lain, kita akan minum air yang lain. Samalah juga dengan air dekat Fukushima ni. Diorang kata paras radioaktiviti tu jauh lebih rendah daripada yang dibenarkan. Sepatutnya dah okey lah. Cuma cuba kita tanya diri sendiri, kita berani ke tidak nak makan seafood daripada kawasan tu? Jadi dekat sini mungkin Jepun akan hilang income yang besar lah. Sebab China saja, diorang kan skeptikal. Tapi diorang import 1/5 daripada hasil seafood Jepun. Jadi kalau diorang stop, memang terganggulah industri seafood Jepun. Even Rusia pun skeptikal juga. Dan macam yang saya cakap tadi, yang paling terjejas teruk adalah nelayan-nelayan lah dekat kawasan tu. Cuma nak tak nak, saya rasa Jepun akan proceed juga dengan proses untuk buang air yang banyak ni ke lautan Pasifik. Sebab memang ini adalah timeline dia dan air tu pun selamat je sepatutnya. Dan ada 30 tahun lagi tempoh untuk diorang bersihkan Fukushima Power Plant ni. Kita pun tak tahu lepas ni apa pula yang diorang nak buat. Jadi kalau difikirkan balik, walaupun Fukushima Power Plant ni dia dah berjasa kepada rakyat Jepun, tapi sekarang ni dia adalah satu liability kepada Jepun sendiri. Satu dahlah diorang kena bersihkan 30 ke 40 tahun. Satu lagi, reputasi Jepun ni mungkin selama-lamanya dah tercemar. Dan juga reputasi industri seafood dekat kawasan Fukushima ni mungkin tak boleh recover balik dah. Jadi ini satu kesan yang agak malang lah. Sebab masa diorang design Fukushima Power Plant tu, diorang pun tak expect benda ni boleh berlaku. Jadi kalau kata Malaysia nak buat power plant nuklear sendiri, anda rasa kita mampu tanggung tak risiko-risiko ni semua? Tak pasal-pasal cerita pasal Malaysia pula kan? Jadi disebabkan channel ni banyak discuss tentang teknologi automotif, kalau anda ni seorang pemilik kereta tapi anda tak berapa mahir lah tentang enjin kereta, ini boleh jadi satu benda yang bahaya. Sebab kalau kereta tu masuk bengkel, kita tak faham satu apa pun mekanik tu cakap dekat kita. Jadi kita pun angguk-angguk je lah asalkan kereta kita tu siap dibaiki. Jadi dengan cara menambahkan ilmu anda pasal enjin, anda akan dapat faham apa yang mekanik ni cakap dan anda boleh decide nak beli yang itu ke, nak beli yang itu ke, nak tukar part ni ke. Bila dia bagi tahu tu, anda tahu apa benda yang rosak. Jadi untuk membantu anda menambahkan ilmu anda tentang enjin ni, saya jemput anda join kursus online Zero to Hero di mana ada 50 video dan lebih 5 jam konten untuk anda tahu semuanya pasal enjin. Segala sistem dalam enjin tu, segala komponen enjin. Contohnya macam ni ada ECU. Saya siap ajar lagi macam mana nak guna multimeter ni untuk cek voltage dekat dalam kereta kita. Dan banyak lagi komponen-komponen lain. Semuanya saya ambil daripada enjin sebenar. Enjin ni kita ambil dari enjin Honda Jazz untuk buat kursus ni. Jadi link untuk join saya letak dekat bawah dan sekarang ni masih ada 60% diskaun. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.